Apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh pemandu e-hailing pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)? Apabila pemeriksaan dibuat ke atas kenderaan e-hailing, pihak polis tidak akan berkompromi dan tidak akan teragak-agak mengambil tindakan tegas kepada sesiapa sahaja yang masih ingkar dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Dengan ini, saya telah membuat sedikit pencarian dan pengumpulan maklumat dengan tujuan untuk memberi nasihat dan pendapat kepada pemandu e-hailing semasa mengayuh. Sila klik butang subscribe untuk melanggan saluran kami. Sokongan anda amat penting bagi kami. Untuk mengingatkan orang ramai supaya kekal mengamalkan penjarakan sosial, pihak polis telah mengadakan pemeriksaan ketat ke atas kenderaan e-hailing melalui sekatan jalan raya di seluruh Malaysia. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh pemandu e-hailing semasa mengayuh. 1. Tempahan melalui aplikasi e-hailing. Pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini, pemandu dinasihatkan supaya jangan menerima tempahan peribadi atau tempahan tanpa melalui aplikasi e-hailing. Sekiranya pemandu tidak dapat membuktikan bahawa tempahan anda adalah melalui aplikasi e-hailing, maka pemandu tersebut akan dianggap keluar bersama dengan penumpang. Disebabkan mempunyai lebih daripada satu orang di dalam kenderaan anda, maka pegawai polis boleh mengeluarkan kompaun dan kedua-dua pemandu dan penumpang akan didakwa di mahkamah. 2. Hanya satu penumpang saja yang dibenarkan menaiki kenderaan e-hailing. Pemandu harus mengingatkan penumpang bahawa hanya satu penumpang sahaja yang dibenarkan untuk menaiki kenderaan e-hailing pada waktu PKP. Apabila mendapat tempahan, anda boleh semak dengan penumpang dahulu untuk mengesahkan berapa orang yang akan naik kenderaan anda. Jika pergi terus ke pick-up point tertiba penumpang hendak naik 3 orang, anda akan rasa serba salah jika nak cancel trip itu dan anda akan rugi minyak juga sebab sudah datang ke pick-up point itu. 3. Destinasi ambil dan hantar penumpang. Pegawai polis juga akan semak destinasi penumpang untuk mengesahkan sama ada laluan anda adalah betul. Di samping itu, pegawai polis juga mungkin menyemak lesen PSV, insurans, cukai jalan, dan dokumen lain. 4. Pastikan jarak perjalanan di dalam radius 10 kilometer. Pihak berkuasa telah menetapkan had perjalanan individu yang keluar rumah dalam tempoh itu bagi tujuan yang dibenarkan adalah dalam radius tidak melebihi 10 kilometer dari kediaman. Walaupun pihak polis akan mengeluarkan kompaun kepada penumpang sahaja, tetapi ianya akan membawa banyak kesulitan kepada pemandu juga. 5. Jika jarak perjalanan melebihi 10 kilometer, setelah menerima tempahan, pemandu digalakkan untuk mengesahkan maklumat dengan penumpang terlebih dahulu. Sekiranya navigasi GPS menunjukkan jarak perjalanan melebihi 10 kilometer, pemandu harus mengingatkan penumpang untuk menyediakan dokumen-dokumen seperti surat kebenaran majikan atau surat kebenaran daripada ketua polis terlebih dahulu. 6. Tujuan dan keperluan perjalanan tersebut. Pegawai polis juga akan memeriksa tujuan dan keperluan penumpang untuk perjalanan tersebut diteruskan. Jika pihak polis tidak berpuas hati dengan alasan yang diberikan oleh penumpang, penumpang akan didakwa di mahkamah dan pihak polis akan mengarahkan pemandu e-hailing untuk beredar patah balik. Pada ketika ini, pemandu perlu meminta penumpang tersebut untuk mengubah destinasi di aplikasi e-hailingnya. Sekiranya penumpang tidak dapat mengubah destinasi tersebut, maka pemandu perlu menghubungi khidmat pelanggan syarikat e-hailing masing-masing. Di samping itu, untuk memastikan keselamatan diri sendiri, pemandu juga perlu mengambil langkah berjaga-jaga seperti berikut. 1. Pakai alat pelindung diri seperti face mask, hand sanitizer, spray detol dan lain-lain. Untuk menjaga keselamatan diri, pemandu harus memakai face mask sepanjang hari semasa mengayuh. Pemandu juga boleh meminta penumpang memakai face mask. Jika tidak, mereka dinasihatkan untuk menolak tempahan tersebut. Baru-baru ini, sudah ada satu kes di UK di mana terdapat seorang pemandu kenderaan e-hailing maut akibat dijangkiti wabak COVID-19 daripada penumpangnya. 2. Kekalkan jarak sosial. Galakkan penumpang duduk di sebelah kiri di tempat duduk belakang untuk mengekalkan jarak sosial sebanyak 1 hingga 2 meter. Langkah ini bertujuan untuk mengurangkan jarak antara dua orang, supaya untuk mengurangkan kemungkinan penyebaran wabak COVID-19. 3. Mandi dahulu setelah pulang ke rumah.
Setelah pulang ke rumah, anda harus mandi terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Anda tidak harus mempunyai sebarang sentuhan fizikal dengan ahli keluarga sebelum mandi. Anda harus basuh tangan dan muka dengan sabun dan tukar pakaian yang bersih selepas mandi. 4. Sekiranya tidak perlu, anda dinasihatkan untuk duduk di dalam rumah supaya tidak membawa pulang wabak COVID-19 secara tidak sengaja. Walaupun sumber rezeki pemandu e-hailing terjejas, teruk tetapi nyawa lebih penting, kata mereka. Terima kasih kerana melanggan saluran kami. Sila klik butang subscribe untuk menerima notifikasi video kami dengan serta-merta.